seorang ahli politik ternama, yaitu Hannah Yeoh, kini sedang mengambil langkah besar untuk menjatuhkan seorang pensyarah universiti ke status bankrupt hanya kerana satu isu fitnah yang bermula sejak tahun 2017. Kedengaran macam cerita drama politik, tetapi ini realiti yang sedang berlaku. Jadi persoalannya, adakah ini sekadar soal undang-undang atau sebenarnya ada agenda lebih besar di sebalik tindakan ini? Mari kita ulaskan. Salam sejahtera semua, selamat kembali dan terima kasih kerana masih bersama-sama kami di Current Sphere MY. Selamat datang. Baiklah kawan-kawan, kita mula dengan fakta. Pada 30 Mei yang lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa pensyarah Universiti Utara Malaysia, Kamarul Zaman Yusof, perlu membayar RM400,000 sebagai ganti rugi fitnah kepada Hannah Yeoh selain RM80,000 untuk kos guaman. Kes ini berpunca daripada dua hantaran Facebook pada tahun 2017. Pertama, sebuah artikel bertajuk Hannah Yeoh, contoh hipokrasi terbesar DAP di Malaysia. Dan kedua, satu laporan polis yang dibuat oleh Kamarul dan kemudiannya disiarkan dalam talian. Dalam hantaran itu, Kamarul menuduh Yeoh cuba untuk menyebarkan agama Kristian melalui politiknya, membawa agenda Kristian, dan berniat menukar Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Tuduhan sebegini memang berat, apatah lagi dalam sebuah negara majmuk yang sangat sensitif terhadap isu agama dan perkauman. Hannah menegaskan bahawa dakwaan itu adalah tidak benar, berunsur jahat dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya. Selepas melalui proses undang-undang, mahkamah berpihak kepadanya. Namun inilah yang menjadi titik panas. Walaupun keputusan sudah dibuat, Kamarul masih tidak membayar jumlah yang ditetapkan. Malah dia memilih untuk membuat rayuan dan cuba menangguhkan pembayaran dengan memohon stay of execution. Tetapi itu hanya dibuat pada bulan Julai, iaitu 2 bulan selepas keputusan asal. Dan dalam tempoh itu, Hannah Yeoh melalui peguamnya, Sanjit Kaur Dio, mula mengambil langkah yang lebih keras, iaitu memfailkan prosiding kebankrapan terhadap Kamarul. Bila prosiding kebankrapan difailkan, ia bukan sekadar soal wang semata-mata. Kalau mahkamah isytihar seseorang bankrupt, implikasinya sangatlah besar. Kamarul sebagai pensyarah universiti mungkin hilang kredibiliti akademiknya. Malah status bankrupt boleh menjejaskan karier, kewangan dan juga masa depannya. Jadi ini bukan hanya isu undang-undang, tetapi juga soal maruah dan survival politik serta akademik. Lebih menarik, notis kebankrapan itu terpaksa disiarkan dalam utusan Malaysia kerana pihak Hannah tidak dapat menyerahkan sendiri dokumen kepada Kamarul. Ini dipanggil substituted service, iaitu apabila pihak defendant sukar dihubungi, dokumen boleh dihantar melalui cara lain. Termasuklah melalui iklan akhbar, notis di mahkamah dan pos berdaftar ke alamat MyCard. Jadi tiada alasan untuk kata yang beliau tidak tahu mengenai prosiding itu. Kita juga kena ingat, ini bukan kali pertama nama Hannah Yeoh dikaitkan dengan tuduhan membawa agenda Kristian. Pada tahun 2017, kontroversi bermula selepas buku autobiografinya yang bertajuk Becoming Hannah dipetik oleh sesetengah pihak untuk menunjukkan bahawa beliau kononnya cuba mengangkat Kristian dalam politik. Isu ini menjadi bahan api politik, terutama sekali dalam suasana Malaysia yang penuh dengan ketegangan 3R, iaitu race, religion, and royalty. Jadi, tuduhan Kamarul itu sebenarnya bukan sekadar pandangan individu, tetapi ia mewakili naratif besar yang sering dimainkan oleh pihak tertentu terhadap DAP dan pemimpin-pemimpin bukan Islam. Sekarang, mari kita lihat dari sudut yang lain pula.
Adakah tindakan Hanayo memfailkan prosiding kebengkerapan ini sekadar untuk menuntut haknya sebagai mangsa fitnah, atau sebenarnya langkah politik untuk memberikan pengajaran keras kepada sesiapa sahaja yang cuba mencabar reputasinya? Kalau dilihat dari segi undang-undang, memang betul, selagi tiada stay order, plaintiff berhak menguatkuasakan keputusan mahkamah. Tetapi dari segi politik, tindakan ini boleh ditafsir sebagai message, yaitu jangan berani sebar fitnah atau tuduhan tanpa bukti, sebab akibatnya bukan kecil. Namun begitu, ada juga yang akan mempersoalkan, adakah adil untuk seseorang terus dijatuhkan sehingga ke tahap bankrupt hanya kerana dia sedang dalam proses rayuan? Ramai yang tahu, dalam sistem kehakiman seseorang masih ada hak untuk mencabar keputusan awal. Tapi dalam masa yang sama, undang-undang memberi ruang kepada plaintiff untuk terus menuntut pembayaran selagi tiada perintah penangguhan. Inilah dilema yang mencetuskan kontroversi. Mari kita lontarkan persoalan panas kepada Anda semua. Adakah tindakan Hanayo ini wajar dan berprinsip kerana beliau hanya menegakkan haknya sebagai mangsa fitnah? Atau adakah ia sebenarnya langkah keras yang dilihat cuba menutup ruang kritikan terhadap dirinya? Tambah lagi, isu ini boleh mengangkat naratif lama. Adakah benar DAP sering menjadi sasaran dengan dakwaan membawa agenda Kristian? Atau adakah itu sekadar strategi politik pihak lawan untuk menakut-nakutkan pengundi Melayu? Kalau kita selami lebih dalam, politik Malaysia memang penuh dengan permainan persepsi. Tuduhan seperti ini mudah mempengaruhi sentimen rakyat, walaupun akhirnya ia tidak berasas di mahkamah. Tapi pada masa yang sama, langkah keras seperti kebengkerapan juga boleh dianggap sebagai percubaan membungkam pengkritik dengan cara undang-undang. Jadi kita terperangkap di tengah-tengah antara kebebasan bersuara dan perlindungan reputasi. Apa yang jelas, kes ini tidak akan berhenti di sini sahaja. Rayuan Kamarul masih lagi berjalan dan prosiding kebengkerapan ini pasti akan menimbulkan gelombang perbincangan yang lebih luas. Bukan sahaja tentang undang-undang tetapi juga tentang politik, agama, dan kuasa. Jadi penonton sekalian, apakah pandangan Anda? Adakah Hanayo bertindak sewajarnya untuk melindungi marwah dan reputasinya? Atau adakah langkah ini terlalu drastik sehingga menimbulkan persepsi beliau cuba menutup ruang kritikan? Adakah kita sedang melihat satu kes biasa ataupun ini sebenarnya satu contoh bagaimana politik Malaysia menggunakan mahkamah sebagai medan pertempuran? Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab kita ingin tahu sejauh mana Anda setuju ataupun tidak setuju dengan tindakan Hanayo ini. Dan seperti biasa, kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda tentang politik Malaysia yang penuh dengan drama, jangan lupa untuk tekan butang like, share dengan kawan-kawan, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Sebab di sini kita bongkar isu-isu panas dengan cara yang orang lain tidak berani sentuh. Persoalannya sekarang, adakah Anda berani jawab soalan kontroversi ini? Nah, baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.